IMF menganjurkan pertumbuhan global 3.2% pada tahun 2024 meskipun berada dalam ketegangan geopolitik yang berpanjangan dan persekitaran kadar faedah yang tinggi. Pertumbuhan ini dijangka kekal stabil dan mencatat 3.3% pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan sederhana dalam perdagangan dan pelaburan. Menurut Bank Negara Malaysia (BNM), ekonomi Malaysia dianjurkan berkembang antara 4.8% hingga 5.3% pada tahun 2024 didorong oleh permintaan dalam negeri yang dijangka kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan dan aktiviti pelaburan terus berkembang dengan kukuh. Seiring dengan perkembangan memberangsangkan ekonomi negara, lanskap makroekonomi negara juga berkembang dengan cabaran dan peluang. Perbelanjaan isi rumah yang didorong oleh pengguna swasta akan terus berkembang iaitu 4.8% pada tahun 2024 berbanding 4.7% pada tahun 2023. Perbelanjaan isi rumah ini disokong oleh keadaan pasaran pekerja yang semakin baik berikutan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dan sokongan dasar yang dilakukan oleh kerajaan seperti sumbangan tunai rahmah (STR), pembayaran insentif awal kepada penjawat awam dan kenaikan dasar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700. Pelancongan Malaysia juga diunjurkan akan berkembang disokong oleh rantaian sektor penerbangan yang bertambah baik. Asia kekal sebagai peneraju segmen penerbangan tambang murah domestik di Asia Tenggara dan juga dunia. Buktinya, Asia memenangi anugerah syarikat penerbangan tambang rendah jarak jauh terkemuka dunia untuk tahun kedua berturut-turut di World Travel Awards WTA Grand Final 2024. Kini, kafe kopi merupakan trend kehidupan merentas Semenanjung dan Borneo. Jus kopi antara segmen paling menonjol dalam industri ini dengan lebih 497 cawangan di seluruh dunia. Video ini dipersembahkan untuk membincangkan senario makroekonomi semasa di peringkat global dan khususnya di Malaysia. Ia meliputi senario pertama iaitu trend penggunaan isi rumah dan insiden kes kebangkrapan. Senario kedua, teknologi baru terutama segmen telefon pintar yang memberi impak kepada pasaran makroekonomi serta senario terakhir ialah kejayaan Asia dan Jus Coffee. Teori makroekonomi yang relevan dengan senario makroekonomi tersebut juga akan turut dibincangkan. Korang tahu tak 53,000 anak muda Malaysia berhutang sehingga berjumlah 1.9 bilion. Lebih daripada 53,000 individu di bawah 30 tahun terperangkap dalam hutang terkumpul yang berjumlah 1.9 bilion RM pada tahun 2024. Fenomena yang semakin meningkat. Dan statistik menunjukkan kebanyakan kes kebangkrapan melibatkan yang berusia antara 25 hingga 44 tahun. Angka ini mencerminkan tren gaya hidup dan pengurusan kewangan yang kurang bijak dalam kalangan golongan muda. Apa yang menyebabkan masalah hutang ini? Menurut statistik Jabatan Insolvensi Malaysia, golongan muda merupakan kumpulan terbesar yang mengalami kebangkrapan, dengan pinjaman peribadi menjadi punca utama. Diikuti oleh pinjaman perniagaan, sewa beli kenderaan, pinjaman perumahan, dan hutang kad kredit. Apakah yang mendorong kepada peningkatan ini? Terikut-ikut dengan gaya hidup mewah, budaya FOMO, fear of missing out, dan YOLO, you only live once, sangat mempengaruhi keputusan kewangan mereka. Mendorong mereka mengejar status tanpa berfikir panjang. Pinjaman peribadi, kad kredit dan beli sekarang bayar kemudian. Jadi golongan muda seringkali merasa mereka boleh berbelanja lebih daripada kemampuan sebenar. Baiklah, mari kita bincang tentang dua teori ekonomi besar, hipotesis pendapatan berbanding dan hipotesis pendapatan kitaran hayat. Pertama, hipotesis pendapatan berbanding. Ia mengatakan bahawa orang membelanjakan wang berdasarkan pendapatan semasa mereka, namun kini ramai anak muda berfikir pendapatan mereka akan sentiasa konsisten di masa depan, jadi mereka meminjam lebih banyak sekarang untuk meningkatkan taraf hidup. Dan mereka boleh bayar dengan mudah nanti. Tapi malangnya itu seringkali tidak berlaku. Sekarang mari kita lihat hipotesis pendapatan kitaran hayat. Ia mencadangkan bahawa orang merancang keuangan mereka sepanjang hayat mereka. Mereka meminjam lebih banyak ketika muda dan merancang untuk membayarnya semula ketika mereka lebih tua dan berpendapatan lebih tinggi. Bunyi bijakan. Kecuali ramai yang tidak menguruskannya dengan baik dan akhirnya terjebak dalam bebanan hutang. Tapi tunggu, ada lagi selain pinjaman peribadi dan kad kredit. Budaya beli sekarang bayar kemudian juga penyumbang utama sangat mudah untuk membeli barang secara ansuran tanpa memikirkan kos masa depan. Ini membuatkan anak muda terus berbelanja tanpa had dalam dunia yang serba canggih ini. Jadi apa penyelesaiannya?
Pendidikan keuangan. Anak muda perlu belajar tentang pengurusan wang, tahu membezakan antara keperluan dan kehendak dan merancang untuk jangka masa panjang. Dengan cara ini, mereka boleh membuat keputusan dengan lebih berhati-hati dan mengelakkan hutang. Ingat, yang penting bukan berapa banyak yang anda perolehi tetapi bagaimana kebolehan anda merancang. Sampai jumpa lagi. Telefon pintar telah menjadi elemen penting dalam kehidupan moden, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Pada suku ketiga 2024, penghantaran telefon pintar global meningkat sebanyak 4.0%, mencapai 316.1 juta unit. Dari peranti asas kepada gadget pintar berkuasa AI generatif, telefon pintar terus berkembang. Samsung dan Apple kekal mendominasi dengan masing-masing menguasai lebih 18% pasaran. Vendor Cina seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo pula menunjukkan pertumbuhan kukuh, menambah persaingan dalam pasaran global. Telefon pintar bukan sahaja memacu ekonomi melalui peningkatan produktiviti tetapi juga memudahkan aktiviti sosial seperti komunikasi jarak jauh dan akses maklumat. Di sektor ekonomi, telefon pintar memperkukuh e-dagang, pembayaran digital, dan menyumbang kepada pertumbuhan KDNK melalui ekspor. Dalam kehidupan sosial, ia menjadi alat utama untuk pendidikan dan hiburan. Model Kitaran Perniagaan Benar, RBC, menjelaskan bagaimana kejutan teknologi seperti telefon pintar memacu ekonomi. Peningkatan permintaan terhadap aplikasi, aksesori, dan perkhidmatan menyumbang kepada pertumbuhan permintaan agregat. Pada masa yang sama, telefon pintar meningkatkan kecekapan pengeluaran, memacu penawaran agregat sesebuah negara. Telefon pintar adalah inovasi penting yang membawa kesan besar kepada ekonomi dan kehidupan sosial. Dengan terus berkembang, ia akan menjadi pemacu utama kepada permintaan dan penawaran agregat, memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan di masa hadapan. iRasia dan Zos Coffee adalah dua jenama Malaysia yang terus berkembang pesat dalam industri masing-masing. Walaupun kedua-dua syarikat ini mengalami perubahan dalam pasaran, harga produk dan perkhidmatan mereka kekal stabil, mencerminkan struktur pasaran yang unik. Fenomena ini boleh dijelaskan melalui konsep ketegaran harga dalam model Keynesian baharu, yang membincangkan bagaimana syarikat-syarikat besar mampu mengawal harga walaupun berlaku perubahan dalam pasaran. Pada suku kedua tahun 2024, iRasia melaporkan keuntungan bersih sebanyak 4.8 juta ringgit, menurun sedikit berbanding tahun sebelumnya, namun hasil pendapatan meningkat sebanyak 30.4%, mencecah 669.1 juta ringgit. Peningkatan ini didorong oleh permintaan kukuh dalam pasaran dan strategi syarikat yang memanfaatkan teknologi serta diversifikasi perkhidmatan. Salah satu ciri unik iRasia ialah ketegaran harga tambangnya. Harga tambang iRasia kekal tidak berubah meskipun terdapat perubahan dalam kos operasi atau permintaan pasaran. Fenomena ini dijelaskan melalui konsep sticky price dan menu kos dalam model Keynesian baharu. Sticky price merujuk kepada keadaan di mana harga tetap tidak berubah walaupun terdapat perubahan dalam keadaan ekonomi. Untuk iRasia, harga tambang yang sticky membolehkannya mengekalkan reputasi sebagai penyedia penerbangan tambang rendah yang konsisten. Salah satu sebab harga tambang sukar berubah ialah menu kos, iaitu kos yang terlibat dalam menukar harga, seperti kemas kini sistem tempahan dan pengiklanan semula. Oleh itu, iRasia memilih untuk mengekalkan harga tetap demi mengelakkan kos tambahan dan menjaga keyakinan pelanggan. Selain itu, ketidakpastian pasaran juga mempengaruhi keputusan harga, terutamanya dalam menghadapi krisis ekonomi atau perubahan harga bahan api. Melalui model Keynesian baharu, iRasia, sebagai syarikat besar dalam industri penerbangan, mempunyai kuasa pasaran yang membolehkannya menetapkan harga tanpa kehilangan pelanggan dalam jumlah yang signifikan. Keupayaan ini memberikan iRasia fleksibiliti dalam mengawal harga tambang. Zos Coffee memanfaatkan ketegaran harga, sticky price, sebagai strategi utama untuk mengekalkan kedudukan mereka dalam pasaran. Model Keynesian baharu menjelaskan harga yang rigid ini adalah hasil daripada beberapa faktor. Antaranya kos menukar harga. Menukar harga dalam perniagaan seperti Zos Coffee melibatkan kos yang besar. Penyesuaian harga menu memerlukan perubahan dalam pelbagai aspek termasuk papan tanda di setiap cawangan, aplikasi mudah alih, dan platform atas talian.
Kos ini, jika dikira secara keseluruhan, melebihi perubahan harga, terutama dalam jangka pendek. Oleh itu, Zos Coffee cenderung mengekalkan harga tetap untuk meminimumkan gangguan operasi dan kos tambahan. Kedua, peran harga. Zos Coffee beroperasi dalam pasaran yang hampir kepada oligopolistik. Terdapat persaingan daripada jenama lain seperti Starbucks, Coffee Bean dan sebagainya, menyebabkan peran harga yang merugikan semua syarikat. Oleh itu, pengurusan syarikat dalam pasaran ini biasanya mengelak daripada bersaing melalui penetapan harga. Sebaliknya, mereka lebih fokus untuk bersaing dengan cara lain seperti pembezaan produk dan peningkatan kecekapan operasi. Contohnya, Zos Coffee mempelbagaikan menu serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan kecekapan operasi. Kesimpulannya, ketiga-tiga senario makroekonomi yang dibincangkan iaitu trend penggunaan isi rumah dan insiden kes kebangkrapan, impak teknologi telefon pintar terhadap pasaran global, serta ketegaran harga dalam industri penerbangan dan kopi mencerminkan realiti kompleks dalam ekonomi Malaysia dan global. Teori makroekonomi seperti hipotesis pendapatan berbanding HPB dan hipotesis pendapatan kitaran hayat SPKH membantu menjelaskan fenomena peningkatan kebangkrapan golongan muda yang berbelanja melebihi kemampuan dengan jangkaan pendapatan masa depan yang lebih baik. Model kitaran perniagaan benar RBC pula menerangkan bagaimana inovasi teknologi seperti telefon pintar merangsang permintaan dan penawaran agregat melalui peningkatan penggunaan dan kecekapan pengeluaran. Manakala, konsep ketegaran harga sticky price and menu cost dalam model klinisian baharu dalam menerangkan mengapa syarikat seperti Asia dan Zos Coffee mampu mengekalkan harga stabil meskipun berlaku perubahan dalam kos operasi dan permintaan pasaran. Bagi memastikan ekonomi negara terus kukuh, beberapa langkah proaktif perlu dilaksanakan. Pendidikan keuangan perlu diperkasa di peringkat awal pendidikan bagi meningkatkan kesedaran golongan muda dalam pengurusan keuangan, disertai dengan kawalan lebih ketat terhadap akses pinjaman peribadi dan kemudahan kredit. Selain itu, pelaburan dalam teknologi baharu perlu digalakkan dengan insentif cukai kepada syarikat yang meneroka inovasi seperti AI dan 5G bagi memastikan daya saing ekonomi Malaysia di peringkat global terus berkembang. Dalam masa yang sama, dasar sosial seperti peningkatan gaji minimum dan bantuan tunai seperti sumbangan tunai ramah STR wajar diteruskan bagi memperkukuh kuasa beli rakyat. Bagi sektor pelancongan dan perniagaan, sokongan kepada syarikat tempatan seperti Asia dan Zos Coffee dalam bentuk insentif pemasaran dan dana pemodenan akan membantu mereka terus berdaya saing di peringkat domestik dan antarabangsa. Melalui pendekatan yang seimbang antara kawalan keuangan, sokongan inovasi dan pengukuhan dasar ekonomi sosial, Malaysia berpotensi mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan memastikan kesejahteraan rakyat terjamin dalam jangka masa yang panjang.